Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hania binti Bajuk bersama-sama ahli kumpulan Cikgu Tamila Rasi Ellen Coben, Cikgu Ashwini Devendran, Cikgu Nuriasima binti Mustafa dan Cikgu Aminina binti Jemaat akan menerangkan berkaitan kaedah penyelidikan gabungan atau mixed method. Objektif pembentangan kami pertamanya, pengkaji boleh menjelaskan penggunaan kaedah gabungan dalam penyelidikan. Kedua, pengkaji juga boleh menggunakan kaedah gabungan dalam penyelidikan. Dan seterusnya, pengkaji boleh menghasilkan kajian dengan lebih bersistematik. Kaedah gabungan atau mixed method merujuk kepada metodologi kajian yang muncul dalam kajian bersistematik yang melibatkan data kuantitatif dan data kualitatif. Chua 2006 mengatakan kuantitatif dikaitkan dengan data numerika dan ketepatan berdasarkan pendidikan inquiry positivis yang menggunakan kajian eksperimental dan data numerika untuk dianalisis dengan ujian statistik. Kaedah ini melibatkan pengumpulan data. Manakala kaedah kualitatif melibatkan kajian secara deskriptif yang memerlukan pemerhatian yang teliti. Kaedah ini melibatkan analisis data. Penggunaan kaedah gabungan dalam kajian pendidikan merangkumi kesediaan data yang diperoleh, kesahihan, kecukupan, kesesuaian dan penyesuaian dalam menghasilkan kajian. Menurut Creswell dan Clark 2011, data kuantitatif dan data kualitatif yang terdapat pada kajian gabungan merupakan kombinasi kaedah, falsafah dan haluan reka bentuk pendidikan. Berikut merupakan ciri-ciri kaedah gabungan. Pertama, kaedah ini menggabungkan dua data iaitu data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu kajian. Kedua, kaedah gabungan dapat menambah kefahaman kepada persoalan kajian yang ditimbulkan kerana gabungan data kuantitatif dan kualitatif dapat memberi keputusan yang signifikan. Ketiga, dalam kaedah gabungan ini juga, pengkaji menggunakan reka bentuk konvergen untuk membandingkan hasil dapatan daripada data kuantitatif dan kualitatif. Proses ini melibatkan pengumpulan kedua-dua jenis data secara serentak. Dan keempat, dalam kaedah gabungan ini, pengkaji menggunakan reka bentuk penerokaan berurutan yang melibatkan beberapa peringkat sama ada secara mengumpul data kualitatif kepada data kuantitatif maupun sebaliknya. Bagi menjelaskan reka bentuk pendidikan kaedah gabungan ini secara terperinci, saya serahkan kepada rakan saya, Cikgu Tamila Rasi. Silakan Cikgu. Salam sejahtera. Reka bentuk kaedah gabungan terbahagi kepada dua jenis, iaitu reka bentuk yang berlaku secara berturutan dan juga serentak. Reka bentuk yang berlaku secara berturutan ataupun ikut tertib adalah yang pertama, reka bentuk penjelasan iaitu explanatory dan juga reka bentuk penerokaan iaitu exploratory. Kalau mengikutkan reka bentuk serentak, reka bentuk triangulasi iaitu triangulation dan reka bentuk bertindan iaitu embedded adalah dua jenis dalam reka bentuk kaedah gabungan serentak. Yang pertama adalah reka bentuk kaedah gabungan serentak iaitu triangulation design. Di sini saya akan menjelaskan tentang triangulation design. Kuantitatif dan juga kualitatif dilakukan secara serentak dan data daripada kuantitatif dan juga kualitatif diberikan keutamaan yang sama rata manakala data digabungkan untuk membanding, menghubung kait dan juga untuk mengesahkan keputusan. Jadi tafsirannya pertimbangan yang sama kepada kedua-dua data yang telah dikumpul. Seterusnya adalah embedded design iaitu dalam kategori serentak.
Keutamaan sama yang diberikan kepada kedua-dua kualitatif dan juga kuantitatif, tetapi salah satu kelihatan lebih dominan. Data digabung ketika proses analisis, perbandingan daripada data akan dibuat. Fokusnya adalah untuk memberikan kesahan dan juga kebolehpercayaan kajian yang lebih tinggi. Jadi pentaksiran utama adalah daripada data kuantitatif. Seterusnya adalah kaedah gabungan tertib. Explanatory design adalah salah satu daripada kaedah gabungan mengikut tertib. Pengumpulan data kuantitatif diikuti dengan pengumpulan data kualitatif. Keutamaan diberikan kepada aspek kuantitatif untuk meneroka fenomena kajian dan memperluaskan penemuan kuantitatif. Data digabung semasa fasa tafsiran, kajian dan fokusnya adalah untuk membina instrumen kualitatif. Ia diguna untuk membuat satu generalisasi yang umum tentang kajian yang dilakukan. Yang seterusnya adalah exploratory design. Kualitatif. Pengumpulan data, analisis data dan keputusan data akan dibuat daripada kaedah kualitatif dan gabungan instrumen atau teori akan dihasilkan melalui keputusan daripada kaedah kualitatif untuk diuji secara kuantitatif. Kuantitatif pula, pengumpulan data dan analisis data dan keputusan juga akan dilakukan. Seterusnya, data digabung ketika proses analisis. Keutamaan diberikan kepada aspek kualitatif kajian untuk menerangkan hasil penemuan kuantitatif melalui penerokaan yang lebih mendalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Yasimah binti Mustafa. Saya akan menjelaskan kebaikan dan kelemahan kaedah gabungan. Secara umumnya, kaedah gabungan mempunyai banyak kebaikan. Antara kebaikan yang dapat dilihat ialah membandingkan data kuantitatif dengan kualitatif, khususnya untuk memahami pertentangan antara hasil dapatan kedua-dua kaedah kajian ini, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Seterusnya, kebaikan kedua yang dapat kita lihat ialah kaya dengan pelbagai data dan data tersebut menjadi lebih bermakna. Kekayaan data mampu mencerminkan sifat kesungguhan dan tahap kreativiti pengkaji itu sendiri dalam mengumpul data dengan menggunakan kedua-dua kaedah kajian ini. Seterusnya, kebaikan yang ketiga yang dapat kita lihat ialah menyediakan keanjalan dalam menyusun kajian. Contohnya seperti menyediakan instrumen ataupun merancang temubual semi-struktur. Walau bagaimanapun, kaedah gabungan ini dilihat sebagai sesuatu yang bermasalah kerana kedua-duanya mempunyai kerangka penyelidikan yang sendiri. Hasil dapatan kajian kemungkinan akan menambahkan beban masalah yang sedia ada berbanding menyelesaikan masalah. Seterusnya, kekangan masa. Oleh kerana hasil dapatan kajian kaya dengan data, maka ianya mengambil masa yang lama untuk menganalisis data tersebut. Kelemahan yang ketiga ialah sukar untuk membuat integrasi data tulen berikutan penggunaan jenis data yang berbeza. Seterusnya, mari kita lihat kebaikan dan kelemahan reka bentuk dalam kaedah kajian ini. Reka bentuk yang pertama ialah reka bentuk triangulasi. Kebaikan reka bentuk triangulasi ialah pengumpulan data yang lebih cepat dan dapatan kajian sah. Kelemahan reka bentuk ini memerlukan usaha yang lebih dan data bercanggah sehingga sukar untuk dibandingkan. Contohnya, soal selidik untuk mendapatkan maklumat daripada kajian penggunaan komputer tanpa wayar bagi menggalakkan pembelajaran aktif dan menjalankan pemerhatian ke atas sampel kajian tentang penggunaan komputer riba menggalakkan pembelajaran aktif. Yang kedua, reka bentuk bertindan. Kebaikan reka bentuk bertindan ialah pengumpulan data yang lebih cepat dan mempunyai akses untuk pelbagai data. Kelemahan bagi reka bentuk ini ialah bukti yang tidak sama rata dan data perlu diintegrasi semasa analisis. Contohnya, mengumpulkan data kuantitatif secara tertutup
manakala mengumpulkan data kualitatif secara terbuka. Yang ketiga, reka bentuk penerokaan. Kebaikannya ialah mudah untuk diterangkan dan mudah untuk dilaksanakan. Kelemahan reka bentuk penerokaan ialah ianya memerlukan tempoh yang lama. Contohnya, penyelidik mengumpul data tentang penggunaan buku teks dengan menggunakan kaedah tinjauan dan kemudian diikuti kaedah kualitatif untuk guru terlibat. Yang terakhir sekali ialah reka bentuk penjelasan. Kebaikan reka bentuk penjelasan mudah untuk diterangkan dan mudah untuk dilaksanakan. Kelemahannya ialah tempoh yang lama dan sukar untuk bina pengumpulan data selepas kualitatif. Contohnya, penyelidik menggunakan data kualitatif untuk menggunakan data hasil kuantitatif ataupun untuk mengukuhkan data hasil kuantitatif. Data yang didapati lebih awal akan dianalisis. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Ashwini Anand Perempuan Devendet ingin membentangkan strategi pengumpulan data dan contoh instrumen bagi kaedah gabungan. Penyelidik dikehendaki menyatakan cara mengumpul data awal mengikut prosedur yang betul dan menerangkan instrumen-instrumen yang ingin digunakan untuk mengumpul data serta mengambil kira beberapa aspek seperti cara membina instrumen, aspek yang difokuskan dan sebagainya. Secara ringkasnya, penyelidik mengumpul data untuk mendapat gambaran awal mengenai masalah yang wujud, memilih instrumen kajian, serta menganalisis data mengikut instrumen yang dipilih dengan lebih lanjut atau terperinci. Contoh instrumen bagi reka bentuk kuantitatif seperti senarai semak berskala lekat, ujian prestasi, inventory, analisis dokumen seperti hasil kerja murid. Bagi reka bentuk kualitatif, temu bual berstruktur terbuka, analisis kandungan, analisis artifak, fokus berkumpulan yang terdiri daripada beberapa orang ahli kumpulan. Berikut adalah kerangka kajian di mana penyelidik menunjukkan cara mengumpul data bagi kaedah gabungan. Untuk pengumpulan data kuantitatif, boleh memilih instrumen kajian seperti kertas peperiksaan dan senarai semak serta menganalisis data mengikut instrumen yang dipilih dan mendapat keputusan. Setelah mendapat keputusan, penyelidik mengenal pasti aspek yang perlu dijelaskan dengan lebih lanjut dengan cara mengenal pasti kandungan yang memainkan peranan utama sebagai konteks kajian kualitatif dan membina persoalan kajian serta mengenal pasti peserta kajian. Penyelidik meneruskan kajiannya untuk meningkatkan kesahan item dibina dengan mengumpul data kualitatif melalui instrumen yang dipilih seperti temu bual berstruktur terbuka, menganalisis data dan mendapat keputusan. Setelah mendapat keputusan, membuat pentafsiran antara hasil dapatan kuantitatif dan kualitatif dengan mensintesiskan dua set kandungan dalam satu bahagian perbincangan. Berikut adalah e-journal yang saya pilih. Yang ini merupakan kerangka kajian bagi e-journal bertajuk Aplikasi Pedagogi Hikmah bertujuan meningkatkan pencapaian bahasa dan kemahiran kognitif para pelajar dalam pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pengumpulan data dilakukan melalui kertas peperiksaan pertengahan dan akhir tahun dan senarai semak berskala lekat sebagai instrumen kedua secara individu. Menganalisis data mengikut instrumen yang dipilih setelah mendapat keputusan skor pencapaian pelajar, penyelidik aplikasikan kaedah gabungan untuk mengukur aspek kebolehpercayaan kajian tersebut. Maka, pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui instrumen temu bual berstruktur terbuka secara berkumpulan. Penyelidik menganalisis data di mana guru menyediakan rancangan pengajaran harian dan bahan rangsangan yang menepati teori, praktis 5K seperti kreatif dan kritis, dan ciri yang bersesuaian dengan pedagogi hikmah. Keputusan diambil dengan mensintesiskan data kuantitatif dan kualitatif. Akhirnya, terdapat peningkatan skor pencapaian pelajar dalam penulisan dan kemahiran literasi. Penyelidik mendapati intervensinya lagi kukuh melalui hasil temu bual berstruktur terbuka. Berikut adalah bacaan min bagi kemajuan tingkah laku kognitif pelajar dari awal hingga ke akhir bagi pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris selepas mengaplikasikan pedagogi hikmah. Setakat ini saja pembentangan saya. Seterusnya saya menyerahkan kepada ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Aminah Jemaat. Hari ini saya akan membentangkan contoh kajian. Okey, kajian yang saya ambil, yang kumpulan kami ambil ialah kajian penilaian Middle Years International Baccalaureate Program MyPIB tahun 2018 dan telah ditulis oleh Dr. Nur Harani Slamet, Dr. Nur Saidatul Raji'ah Zamzam Amin,
Anita Isa, Dr. Sheila Nair Gopal Nair, Nur Hafzah Abdul Majid, Musid, Miftahul Jannah Kamaruddin, Sofan Azmi Tajul Arus, dan Sesilawati Ihsan. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti tahap amalan PDP menggunakan pendekatan MITIB. Yang kedua ialah mengenal pasti tahap penerapan IB Learner Profile dalam kalangan murid dan juga mengenal pasti sejauh manakah hubungan antara penerapan amalan PDP menggunakan pendekatan MITIB dengan penerapan IB Learner Profile dalam kalangan murid. Metodologi kajian. Yang pertama, reka bentuk gabungan kuantitatif dan kualitatif iaitu mixed method, iaitu pentadbiran soal selidik, pemerhatian PDP dan juga temu bual. Maksudnya ada 3 yang utama. Yang kedua ialah pemerhatian PDP dalam bilik darjah juga dilaksanakan ke atas guru mata pelajaran tingkatan 4. Yang ketiga, borang soal selidik yang digunakan dalam kajian merangkumi soal selidik guru dan murid yang menggunakan pengukuran skala Likert. Dan yang terakhir, menggunakan protokol temu bual berbentuk semi struktur yang mengandungi 7 soalan dan borang pencerapan PDP. Contoh dapatan kajian. Yang pertama ialah amalan PDP menggunakan pendekatan MITIB. Yang kedua, dinilai secara kendiri oleh guru dan persepsi murid. Dan yang ketiga, tahap amalan guru PDP guru menggunakan pendekatan MITIB berdasarkan penilaian murid yang juga selari dengan penilaian kendiri guru. Bagaimana data dikumpul? Kita ada 2 data kualitatif iaitu pemerhatian PDP dan juga temu bual murid, guru dan pentadbir, dan 2 data kuantitatif iaitu borang soal selidik dan juga borang pencerapan PDP. Contoh data kualitatif. Yang ini saya ambil secara data mentah. Ini kita dapat lihat contoh data di sini menggunakan pembuka kata untuk mata pelajaran bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan sebagainya ini. Saya put semula. Data mentah ini ialah contoh hasil temu bual yang telah direkodkan. Ini ialah data kualitatif. Dan ayat percakapan yang tidak diolah semula. Dan ini ialah contoh data kuantitatif. Nilai skor min. Bagaimana kita nak tahu data itu kuantitatif ataupun tidak? Data kuantitatif ialah data yang direkodkan selepas soal selidik dijalankan dan terdapat nilai yang dapat diukur berdasarkan kata kunci seperti min, skor, jadual dan sebagainya. Dan ini ialah contoh data kuantitatif yang telah disediakan oleh pengkaji. Kita kaji sedikit ya. Min ni dekat sini, kita nampak min keseluruhannya ialah 4.19. Maksudnya nilai yang boleh diukur. Bagaimana kita tahu? Di sini ada indikator tahap. Sangat rendah, rendah, sederhana, tinggi dan sangat tinggi. 4.19 ini terletak di antara skor tinggi. Jadi di sini ialah tahap tinggi berdasarkan pemerhatian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Berdasarkan pembentangan kumpulan kami, rumusan yang boleh dibuat. Pertama, penggunaan kaedah gabungan boleh menjadikan persoalan kajian lebih komprehensif. Kedua, mengaplikasi kaedah gabungan dalam penyelidikan mencerminkan kesungguhan dan kreativiti pengkaji dalam mengkumpul data. Dan akhirnya, memahami dapatan kajian melalui pengalaman dan pandangan responden menjadikan data kajian lebih kaya dan bermakna. Sekian saja daripada kumpulan kami. Semoga berjumpa lagi. Sekian. Terima kasih.